boleh jangan tukar. Orang nak bawa aku ni. Dia cakap lebih nak aku. Masalah kita tu. Kalau Pak dunia ni kita banyak nak upgrade kan, nak suruh ada peningkatan. Tapi dalam kita hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak ada peningkatan. Kalau Quran apa tu itulah semua. Kalau sepatah-sepatah ayat semua, tidak ada langsung peningkatan hafalan ayat. Bagaimana mungkin kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan benda tentang Islam ni kita tak ada. Bagi tuan-tuan sekalian, orang yang Allah Ta'ala bagi dia nikmat Islam, dia kena betul-betul mengaji Islam, dia kena betul-betul belajar. Kerana Islam ini untuk semua. Islam bukan untuk golongan ustaz. Islam bukan untuk para ulama. Islam bukan untuk orang pakai jubah, pakai serban, pakai pia. Islam untuk semua. Kita doktor, kita engineer, kita pilot, kita mesin hukum, kita kerja cleaner, kita kerja apa nama ni, tak kira lah. Kita kerja postman ke, tolong bawa taksi ke. Islam untuk kita semua. Maka mana-mana orang yang ada nikmat Islam ini, dia kena faham Islam dan sudut hukum hakam. Baru kita ni ada erti kita menjadi orang Islam. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau kita pergi di Mekah, di Mekah ni negeri ataupun sebuah tempat yang syarat dengan ulama-ulama. Di Masjidil Haram tu saja dah berapa ribu ulama dah ada. Yang barangkali kita terlepas pandang. Muka kita tak kenal mana semuka ulama, mana semuka semua. Mana kita tak kenal. Sedangkan di Masjidil Haram saja tu berapa ramai tok-tok syekh yang alim-alim, yang Allah panggil ulama, yang pakar dalam bidang Islam dan mengikut keilmuan masing-masing. Allahu Akbar. Di Mekah tuan-tuan sekalian, nak kabarnya mereka ni pengamalan Islam yang cukup hebat. Setengah dalam mereka ada yang tak beramal Islam, tapi ramai ni majoriti yang beramal dengan Islam. Kenapa? Dia tahu dia Islam, dia mesti tanggungjawab dia faham Islam. Kita orang Islam tanggungjawab kita faham Islam. Walaupun kita ni maknanya abu belajar. Di Mekah kalau kita pergi kat cleaner di Mekah kita tak sekalian ramai ni hidup. Ada juga Arab dan juga orang. Arab ni kalau kita pergi tanya dia soalan-soalan yang berkaitan dengan hukum hakam agama, dia boleh jawab apa tu? Padahal dia bukan tu imam Mekah. Dia cleaner saja. Tapi kalau kita jawab ataupun tanya dia soalan-soalan yang berkaitan dengan hukum hakam agama, dia boleh jawab, siap bagi dalil yang tepat. Allah, hebat. Sebab tu nak kata ni, kita bila Allah Ta'ala bagi kita Islam, kita mesti faham Islam, kita mesti tahu agama. Walaupun bukan bidang kita, Allah Ta'ala, bukan bidang saya bidang kedoktoran, saya bidang kejuruteraan, dan dia doktor, engineer, bila dia agama Islam, tanggungjawabnya faham Islam. Engineer yang faham Islam. Doktor yang faham Islam, supaya di sana dia tidak ragu lagi dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tak soal lagi di akhirat berkenaan dengan dia. Tapi kita kena faham, jangan kita menspesifikasikan Islam pada golongan tertentu saja. Islam hanya untuk orang ini saja. Untuk golongan ini tak banyak Islam. Dia doktor, cara buat ubat sudah, cara buat bidang perubatan sudah, cara buat pengajian Islam dah boleh. Islam ni mesti mengaji. Satu ketika waktu di pondok Pasir Tumbuh hari itu, di pondok-pondok kita sekalian dalam air, di pondok syarat juga dengan para ulama. Di antara pondok yang pernah saya pergi ziarah di pondok Pasir Tumbuh. Pondok Pasir Tumbuh di Kelantan. Alhamdulillah tak banyak tengok sangat di Pasir Tumbuh. Saya tengok gambar orang-orang atau beli sebarang WhatsApp. Di pondok Pasir Tumbuh ni naik sikit air. Baik. Di pondok Pasir Tumbuh tuan-tuan sekalian, ada satu pedangkan. Ada seorang pokcik dia tua. Kerja dia tukang masak. Memang hobi dia tukang masak. Hobi dia masak. Maka dia tukang masak. Di dalam pondok, di sekitar pondok tu dia buka satu kedai.
Dia buka satu kedai ni kedai makan dia. Yang lauk ni kalau dia masuk simple saja tapi sedap. Dia masuk. Dia pandai dalam bidang masuk. Pocik ni tuan-tuan sekalian. Kalau kita tanya dia soal agama, dia boleh jawab. Ada seorang budak kita tanya pocik ni ilmu nahu dengan sorok. Ilmu nahu ni maknanya ilmu tata bahasa. Kalau bahasa orang tengok dia panggil apa nama ni grammar. Grammar dalam bahasa Arab nahu. Nahu ni lebih banyak daripada grammar bahasa Inggeris. Sebab apa? Dia ada i'rab ni. Dia ada silap i'rab, dia akan jadi makna yang lain. Itu penting bahasa Arab terus-terus. Ya. Kerana itu bila seseorang budak tanya pocik ni soalan berkaitan dengan nahu, dia jawab sekali dengan i'rab. Allahu Akbar. Ya. Ditanya soalan yang berkaitan dengan hukum-hukum mereka, dia boleh jawab sekali dengan nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dia gerti syarah? Dia gerti syarah hukum fiqh, mustalah hadis. Dia boleh syarah mereka. Padahal dia kerja tukang masak. Allahu Akbar. Dia kerja di sekitar pondok. Ya. Oh tu tanya bab agama, tak tanya bab masakan ni. Tanya bab masak memang boleh jawab. Dia tukang ni tukang masak hebat. Cuma dia rasa chef. Masuk chef kok hebat. No. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang kita kehendaki daripada kita menjadi orang Islam, kita mesti faham Islam betul. Ya. Satu hari itu di pondok juga saya ingat. Ya, waktu kita mula-mula masuk, saya duduk sekejap ya. Di pondok tu kita jumpa ada seorang tua. Tua lah. Dia ni tua macam muka macam orang kampung. Muka pocik tua, seorang pocik tua memang pakai kapur. Dia pakai kain lekat, lepas tu tak pakai baju. Biasalah orang kampung. Jangan tinggi dari dia. Dia kata pakai kain lekat, pakai baju tu tahu kampung gila ni. Tapi di kampung biasa pakaian itu normal. Kena model jadi pakaian asli tu. Di pondok ada salah pocik tua ni, dia maknanya pakai kain lekat. Aku tak tahu baju. Duduk di sebuah pondok. Memang pondok mana pondok. Ini di antara pondok-pondok ada yang kita betul-betul nampak sistem pondoknya. Di antaranya pondok Pasir Tunggu. Ya, sebab dia memang buat pondok tu. Dia setengah tempat dia buat nama pondok tapi dipanggil pondok moden. Pondok moden ni ialah pondok moden dia buat dengan mozaik. Dia buat ikat batu tak ada kayu tu. Ada ekor siap budak-budak tidur dalam. Ya, jadi benar ngaji dalam keadaan selesa sangat. Dia tak rasa kesusahan. Jadi pondok Pasir Tunggu ni ada satu pondok kecil. Dalam tuan-tuan sekalian ada seorang pocik tua tak pakai baju. Memang dia di muka kampung tu. Saya mula-mula tengok dia, saya kata siapa dia? Pulak itu orang kampung tu dalam pondok ni. Ya. Petang-petang kita bila lalu depan pondok dia akan makna duduk di luar pondok dengan tak pakai baju tu. Pakai kedekat, dia tulis kitab jauh. Dia karang kitab jauh. Depan dia ada satu kitab yang dia nak salin. Ya. Tulisan dia comel. Tulisan dia macam jawilan. Bersama-sama ada kitab jawilan tu. Kalau tulisan pelik kan. Kalau tulisan comel jauh itu kebanyakan karangan tu lah karangan daripada dia tulis. Tulis tulisan jauh. Comel tulisan tu. Ya, saya pun lagi kocik. Dalam pondok itu penuh kitab-kitab. Kitab-kitab Arab tu. Kitab-kitab jawilan tu. Ya, saya pergi dengan kocik. Kocik buat gapo ni hari-hari yang baru tengok kocik menulis kitab. Gapo kita salin kitab ya. Jadi jawab. Lalu gapo kita salin kitab ya. Saya kata kocik bagus benar kocik salin kitab apa. Comel tu saya pun lagi. Saya bagi kocik gitu. Satu hari sedang 2-3 hari lepas tu pergi di masjid dia, satu tempat pengajian. Saya tengok ada seorang tu yang pakai sebelengkap putih jubahnya, muka cukup bersih tuan-tuan sekalian, pakai jubah, pakai serban ikat macam seorang ulama yang sedang mengajar kitab Arab. Di pondok, siapa-siapa yang boleh mengajar kitab Arab arti dia ni memang seorang alim yang betul. Memang dia ni alim benar sebab dia boleh mengajar kitab Arab. Yang menghadiri kuliah dia tu, yang menghadiri muhadarah ataupun kelas pengajian itu dari kalangan para asatizah. Ustaz-ustaz yang mengajar di pondok-pondok ni semua mengaji dengan dia lagi. Seorang tok guru, tok usaha.
Saya pergi tengok siapa dia pandai sangat mengajar kita arah. Kita pergi masuk tengok dalam, tengok rapat. Kejut hari tu sekalian. Jadi saya tengok, pernah tengok muka ni. Macam dah saya tengok muka ni. Rupa-rupanya tu betul-betulah pokcik orang tak pakai baju tadi. Allah. Semua orang panggil kita, aku seorang panggil pokcik ni. Lepas saya tengok tentang sekalian, Allah balik pondok malu air muka. Dia rupa-rupanya begitu zuhud dan tawaduknya. Ya, walaupun dia ni merupakan seorang murid di pondok tersebut tuan-tuan sekalian. Ya, dia seorang terusah alim. Tiba-tiba personalitinya, karakternya sebagai orang yang orang kampung biasa. Sampai saya panggil dia pokcik. Lepas tahun kedua tuan-tuan, dia pun kat pondok dia minta maaf ke guru, abang tak tahu, abang tak tahu. Jadi kata tak apalah, gitu. Besoknya rupanya tu guru tuan-tuan sekalian. Nak kampungnya orang pondok kampung-kampung waktu itu dia duduk di kawasan sarak dengan para ulama. Rupanya dia merupakan seorang ulama yang kita tak tahu personaliti sebenarnya. Allah. Dan itu hebat dia beramal dengan Islam dan bersyukuri nikmat Islam ini yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada dia. Baca tuan-tuan sekalian, kita kalau boleh apa juga kita nak jadi, bukan saya kata mesti semua jadi ustaz dah. Ya. Ustaz ni mana boleh mengajar orang ustaz. Ya. Islam ni untuk semua. Kita doktor biar kita tahu hukum Islam. Doktor yang tahu hukum Islam, tu baru orang Islam. Doktor tak tahu hukum Islam tuan-tuan sekalian, ni ikut nak buat kan. Ya, ada pembedahan. Contoh, ada pembedahan yang melibatkan waktu sembahyang. Bahkan tak sembahyang kalau doktor yang tidak ada agama. Tak mungkin nak buat. Tidak. Padahal dalam Islam, jika berlaku perkara seumpama itu, disyariatkan kita boleh jamak. Ya, boleh jamak. Contohnya, pembedahan berlaku pada pukul apa? Pembedahan berlaku pukul 7.30 lepas maghrib. Ya. Habis memakan masa lebih kurang lepas subuh baru habis. Masa mana nak sembahyang Isyak? Ya, sebab pembedahan kalau benda yang kritikal tak main sejam dua. Memakan masa barangkali 24 jam. Sehingga lepas waktu Isyak, kalau orang tak ada iman, tak ada agama, doktor tak mengaji agama, doktor yang tak faham Islam, walaupun IC dia Islam, maka tak sembahyang Isyak yang maghrib. Sedangkan para ulama menyebut, ya, kita boleh jamak sembahyang itu. Seorang doktor yang nak menyelamatkan nyawa orang dari tukar dia isi penting, maka waktu maghrib dia boleh jamak takdim tanpa dikosarkan sembahyang. Dari kosar-kosar untuk orang yang sakit lebih daripada 2 marhalah. Ya, kemudian jamak boleh tak ada masalah. Ini doktor yang faham Islam. Ya. Kalau doktor faham Islam, tiba-tiba bila ada orang nak beranak, orang puan nak beranak, doktor lelaki, dia tak akan cara kepada orang puan. Kenapa? Dia akan usaha supaya mencari mana-mana doktor perempuan untuk jadi bidang sambung usaha. Sebab dia tahu dia melibatkan orang puan. Maka doktor yang tidak ada Islam pada diri, tak faham Islam, dia akan buat apa yang dia nak. Dia ni ramai mana tuan-tuan sekalian. Dia orang kali bini kita nak beranak tu, kau tolong tengok molek. Pergi khabar ke doktor, saya tak nak doktor lelaki. Sebab ni isteri saya, ni harta saya. Saya tak nak mana-mana doktor lelaki. Tak kira lah doktor pakar ke, doktor bodoh ke, tak kira lah. Jangan sentuh perempuan ni isteri saya. Carilah ke mana-mana pun doktor perempuan. Melainkan tidak ada jalan sangat dah, tak ada sangat dah doktor perempuan, baru dia bolehkan kita ambil doktor lelaki ala sabil darurah dalam bab perkara darurat. Kalau tak matilah isteri. Ni tak ada usaha nak cari. Tak ada usaha nak cari. Lalu kalau apa juga usaha kita kena buat. Kalau disuruh kita tulis surat permohonan, tulis surat permohonan. Nah, orang yang kata dia menyusahkan kerja-kerja ini payah. Sebab itu bila kita faham Islam, maka di sana Allah Ta'ala membuka ruang pintu hati kita untuk beramal dengan Islam secara menyeluruh. Jadi ramai sangat orang yang tak faham Islam. Dia agama Islam, dia tahu semayang lah. Bagi dia Islam ni hanya sekadar semayang, hanya sekadar zakat, haji, waktu di Islam. Dia tak tahu bahawa Islam ini dia merangkumi seluruh kehidupan. Tiang agama itu semayang, dia tahu. Tapi tak tahu bahawa puncak orang itu menjadi orang Islam
jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad dengan makna kita berjuang sungguh-sungguh untuk menaikkan nama Islam di mata dunia, sebagaimana juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Litakuna kalimatullah al-ulya, kata Rasulullah, menjadikan kalimah Allah taala itu menjadi yang tertinggi. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita datang sekalian, kita nak kata kita sayang kepada Nabi, nak kata kita sayang kepada Rasulullah, maka kita mesti ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni, sunnah Nabi bukan hanya sekadar sayang. Sunnah Nabi bukan hanya sekadar puasa, zakat, haji, sedekah, bahkan sunnah Nabi yang paling besar yang ramai orang lupakan, ialah jihad. Iaitulah jihad dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam negara.